Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula satu topik baru, iaitu the derivative in graphing and application. Okey ya, so berikut adalah sub-topik yang akan kita sentuh, iaitu increase, decrease, concavity, relative extrema, graphing polynomial, absolute maxima and minima, applied maximum and minimum problem, dan last sekali adalah rectilinear motion. Boleh nah? So kita pergi kepada yang pertama, iaitu increase, decrease and concavity. Okey ya, so increase ni apa? Menokok. Decrease ni adalah menyusut. Concavity ni adalah kita akan sentuh sebentar lagi. Baik, berikut adalah beberapa definition yang berkaitan dengan increase, decrease dan juga constant. So dekat sini kita akan merujuk, saya tulis sikit kat sini, kita akan merujuk see the diagram dekat bawah ni lah ya. So dekat sini kita perhatikan, kita ada beberapa perkara kat sini, increase, decrease, increase, constant. So jadi kita akan sentiasa melihat kepada dy over dx dia ya, iaitu gradient ataupun slope, iaitu sama ada dy over dx ataupun f prime ataupun y prime dan seterusnya, sebab ini adalah merupakan gradient ya, ataupun slope lah. Right? So jadi dekat sini kita lihat apa yang berlaku kat sini. Kita dapati dy dx dia ataupun f prime dia ataupun gradient dia adalah f prime dia adalah positif ya. Dekat sini ya, f prime dia adalah positif. Dekat sini f prime dia, iaitu kecerunan dia adalah negatif, sebab itu dia decrease. So ditulis semua sekali kat sini nilai negatif. Dekat sini dia naik balik, f prime dia positif, nampak? Lepas tu dekat sini f prime dia apa dia? F prime dia equal to 0. Boleh? Sebab dia tidak ada kecerunan, dia tak ada gradient. So bukan maksud tak ada, tetapi gradient dia kosong, tak ada gradient lah. So ini adalah beberapa situasi dia, dan kalau kita lihat diagram yang seterusnya juga merujuk benda yang sama, cuma kita ada dekat sini lah ya, ada dia punya daripada definition dia adalah dia punya fx dia dan juga nilai-nilai x dia. Ini yang ini. Jadi benda ni merujuk kepada benda yang sama juga. Lihat dekat sini. Ini merujuk kepada f prime dia adalah positif, which is increase, dan sebelah kanan itu kat sini f prime dia adalah negatif, bernilai negatif. Dan kita perhatikan nilai-nilai y dan juga nilai x dekat sini. Nampak tak kat sini? fx1 adalah kecil daripada fx2. Nampak tak ni? Di sini adalah fx1 ya. Sini nilai y dia, dekat sini adalah fx2, lebih kecil lah. So maksud dia kedudukan dia ya, tinggi dia ini lebih kecil daripada fx2. Ini dengan ini kan lebih rendah kan, ini lebih tinggi kan. Dan nilai x1 dan x2 juga sama, x1 lebih kecil daripada x2. So kamu boleh lihatlah beberapa ciri-ciri apabila dia increase, decrease dan juga constant dekat bawah ni. Boleh nah? So itu adalah penerangan dia untuk slide yang ini. Yang seterusnya ini kamu sila lihat ya, please have a read this one. Dia punya teorem dia yang menerangkan benda-benda tadi, dan again kita akan dapati beberapa info berikut. Yang ini benda yang sama juga, this part gonna be apa kat sini? Ini adalah f prime dia positif, dia increase ya, has the positive slope. Nampak? Yang dekat sini pula f prime dia bernilai negatif, negative slope, dan dekat sini adalah f prime dia equal to 0, zero slope. So tidak ada kecerunan.
Boleh nak? Okey, kita pergi kepada example kita yang pertama dekat sini. Kita lihat ya. Soalan ini diminta apa sebenarnya? Okey, we are given a function here, iaitu fx sama dengan x squared tolak 4x tambah 3. Lepas tu disuruh find the interval on which this function is increasing and the interval on which it is decreasing. Jadi dia nak minta kita menentukan diberi function itu selang mana yang increase, selang mana yang decrease. Itu soalan dia. So jadi kalau kita lihat dekat sini kebiasaannya ya, kebiasaannya kalau kita diberi suatu fungsi kuadratik seperti ini, biasanya dia tidak mempunyai inflection point. Saya buat sikit dekat sini. Kalau dalam kes ini kebiasaannya ya. Okey, tiada inflection point. Apa itu inflection point? Nanti kita lihat. Secara umum dia dalam bahasa Melayu dia, inflection point adalah titik lengkok balas di mana berlakunya perubahan concavity, concave up, concave down. So macam tu pada titik tertentu. Cuma dalam soalan ini dia hanya nak menentukan selang increase or decrease. Jadi kalau kita nak membincangkan tentang inflection point, dia ada beberapa cara. Cuma tak perlulah sampai kita buat terbitan kedua. Boleh? So, jadi apa yang perlu kita buat dekat sini adalah kita boleh buat macam mana? Kita boleh buat, katakan nombor 1. Kita cari f prime dan equalkan dia dengan kosong. Okey, sebab kita nak dapatkan dia punya critical point. Dan yang kedua, kita boleh buat, katakan kita nak buat table So, kita buat table of f prime x tadi tu. Okey, macam tu So, apa yang berlaku adalah kita akan buat apa? Kita akan buat dapatkan f prime dia. So, we are given fx sama dengan macam ni. Kita equalkan dengan 0 sebab kita nak dapatkan nilai x, the critical point. Jadi, dekat sini kita akan dapati maka x adalah 2. Nampak tak kat sini? Kita dapat x equal to 2 kan? Maka kita kena uji titik ini. So, perlu uji titik ini. Boleh? So ini penting. Sebab nanti kita nak lihat, kalau kita buat garis satu kat sini, kita nak lihat what happen kalau kita ada 2 kat sini, 2 kat sini, kita nak uji. Ya, kita nak uji pada point tersebut ni, pada this area, pada x sama dengan 2. Lepas tu nilai-nilai x yang kurang daripada 2 dan nilai x yang besar daripada 2. Nampak tak? So kita ada 3 benda. Di mana dekat sinilah 3 inilah yang kita akan buat table dia nanti. Boleh nak? So, saya nak buat sedikit catatan dekat sini. Tengok saya nak buat sikit sini. Oleh kerana, katakan kita buat macam ni oleh kerana, harap korang faham ya. Kau faham tak itu? Oleh kerana fungsi kuadratik tiada inflection point, maka tak perlulah kita buat f double prime. Boleh? Dan
Okey. Yang itu kamu clear tak? Lagipun soalan hanya tanya increase dan juga decrease sahaja. Jadi memadailah f prime sahaja yang kita akan uji. Iaitu kita nak uji apa? Kita nak uji apabila x sama dengan 2 ini. Boleh tak? Okey, apa yang berlaku adalah kita kan cuba buat table. Table ni macam mana? Kita akan buat table ringkas dekat sini. Tengok macam mana kita ada table, katakan ini. Kita ada table ringkas je ya. Kita ada f, kita ada table for f prime. First derivative table ya. First derivative test, iaitu kita ni f prime x kita adalah yang tadilah 2x tolak 4. Kita akan pilih 3 bahagian ini ya, yang ini ya. 1, 2, 3. Nampak? So, whereby kita akan dapati ini x kurang daripada 2. Ini x sama dengan 2. Dan last sekali adalah x lebih besar daripada 2. Boleh tak? So, macam tu nah. So, jadi kita buat macam ni. Kita akan mengambil satu nilai contoh. Satu nilai contoh, katakan x sama dengan 2 ni okey lah ya. Ini katakan x sama dengan 2. Lepas tu x lebih besar daripada 2. Katakan kita ambil 3 katakan. Alright. Kita nak ambil 2.1 pun boleh, 2.2 pun boleh, 2.3 pun boleh. Is okay. Jangan ambil besar sangat. Ya. So kita akan ambil nilai-nilai yang hampir dengan 2 sahaja. Katakan kita ambil sini 2.5. Should be okay. Dekat sini pula kita ambil 1.5. Nampak tak? So macam itulah. So jadi apabila kamu kita dah ada nilai-nilai contoh dekat sini, yang ni 2 minus 1.5 dan juga 2.5, kita akan substitutekan nilai-nilai ini ke dalam sini. Boleh? Ke dalam f prime tersebut. Kita nak tengok nilai dia sama ada positif ke negatif. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, kita akan dapat satu nilai ya kat sini ya. Bila kita substitutekan all the red color value kat sini, di sini kita akan dapati nilai sini adalah bernilai negatif. Dekat sini inilah negatif, kat sini dapat kosong lah, dapat kosong. Dekat sini bernilai positif. Jadi dekat sini kita dah tahu dah f prime. F prime ni apa? F prime ni adalah dia punya slope dia kan, gradient dia kan. Jadi ini menerangkan gradient dia bernilai negatif pada interval ini. Gradient dia ataupun slope dia bernilai positif ataupun increase pada interval ini. Nampak? So jadi interval dia should be dekat sini dia akan decrease ya. Decrease pada selang apa? Pada selang negatif infinity dan juga 2. Macam close bracket. Lepas tu dekat sini adalah increase pada selang mana? Pada selang 2 dan juga positif infinity. So kamu nampak tak? So macam itulah. Sebenarnya kalau kita nak explore lagi, sebenarnya f prime juga boleh kita gunakan untuk menentukan ia adalah dalam contoh ni lah ya, kalau kita nak bincangkan concavity. Kalau kita nak, ini saya nak selitkan sikit lah ya, kalau kita nak bincangkan concavity, katakan concavity, contoh lah ya, kita ambil contoh ini ya, f prime kat sini kan, f prime ni ini, f double prime juga boleh, kita lihat sini juga boleh nampak tak? Ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan kalau kita nak bincangkan tentang concavity. So f double prime juga boleh digunakan dalam contoh ini untuk menentukan ia adalah concave up. Macam mana? Dengan kita dapatkan f double prime, kita tadi dapat f prime kita dapat apa tadi? Kita dapat 2x tolak 4, betul tak?
So kalau kita check f double prime x, kita dapat apa kat sini? Dapat 2, betul tak? So 2 ini adalah positif. Jadi dalam istilah concavity, kalau dia positif, maka dia adalah concave up. Sebab dia positif maka dia adalah concave up. So ini adalah additional information yang kita boleh rujuk kemudian bila kita masuk kepada page yang tertentu, bila masuk concavity, kamu boleh patah balik dekat sini membandingkan antara satu sama lain. Tetapi kita punya fokus sekarang adalah dekat sini kita dah mengenal pasti interval dia adalah decrease pada selang ini dan increase pada selang ini. Boleh? Okay. Now, this is question number example number 1. Example number 2, kita diberi fungsi kubik. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah fungsi kubik iaitu f sama dengan x cube. Kita nak lihat apa yang berlaku. Dan soalan ini hanya bertanyakan tentang increase dan juga decrease. So macam tu. Boleh? So jadi apa yang berlaku seperti biasa macam tadi, we are going to apply f prime equal to 0. Boleh tak? So kita diberi fx sama dengan x kuasa 3 nampak? So when 0, what happen? Kita akan dapati maka x kita dapat kosong. Clear? So kita akan uji titik ini. Bukan titik nilai x ini. Boleh tak? So jadi kalaulah kita lihat visual dia macam ini, kalau kita dah belajar ataupun dah faham tentang what is inflection point dan sebagainya, kita akan dapati kosong tu dekat sini kosong tu dekat sini So maknanya kosong dekat sini kalau kita lihat betul-betul akan berlaku perubahan concavity pada kosong, di mana dekat sini dia akan concave up, dekat sini akan concave down. So dekat sini kita dah tahu dah kosong tu adalah inflection point, betul tak? Tapi soalan ini dia hanya meminta bahagian apa? Bahagian increasing dan juga decreasing sahaja. So jadi kita kena hati-hati macam mana kita nak tackle soalan macam ni. Boleh tak? So kalau saya buat notation dekat sini sikit, katakan dekat mana saya nak buat ya? Katakan saya buat sedikit kat sini ya. So kita katakan macam ni lah. Sebenarnya pada x sama dengan kosong ini mungkin ia merupakan inflection point. Jadi kalau kita nak explore lebih lagi, cara biasa yang kita buat macam mana? So kita dah ada point dia sama dengan kosong kan. Okey, cara biasa kita akan menggunakan terbitan kedua kan, f double prime. Cuba kita lihat f double prime kita dapat apa? F prime kita tadi kita dapat f prime kita 3x kuasa 2, betul? Kalau nak cari f double prime, kita akan buat derivatif tu sekali lagi. F double prime dekat sini kita dapat apa dekat sini? Kita dapat nilai dia adalah 6x, betul? So kita tak boleh buat sebarang keputusan selagi kita tak tahu nilai x. Jadi x yang kita kena substitute adalah nilai x yang kita dapat dekat sini. So kita akan gantikan apabila f double prime ini kosong, maka nilai kita adalah kosong dekat sini. Ini memberikan kita sedikit clue ya, dekat clue di mana ada kemungkinannya x sama dengan kosong itu adalah inflection point. Boleh? Kita hanya bagi clue dia mungkin inflection point, sebab itu saya letak dekat sini perkataan mungkin dekat situ.
Sebab f double prime dia memberikan kita nilai kosong. Akan tetapi saya nak buat tambah sikit kat sini. Tapi bagi f double prime yang menghasilkan nilai kosong, ia kamu nampak? Ini adalah fakta ya. Secara umum dia, kalau kita cuba buat second derivative and we get equal to 0, memang ada kemungkinannya dia adalah inflection point. Tetapi it is not necessarily. Contohnya kalau kamu pergi uji yang ini, contohnya, contoh yang memberikan pernyataan saya ini, contohnya kalau kamu cuba explore, katakan y sama dengan x kuasa 4, katakan macam ni. Kalau kamu uji yang ini, kamu akan tahu apa yang saya maksudkan. Okey, tak apa, itu kita simpan dulu. Nanti kalau kita ada bahagian ini, saya akan terangkan kembali. Boleh ya? Okey, jadi the point is fungsi f x sama dengan x kuasa 3 ini memang ada kemungkinannya ia mempunyai inflection point, tapi soalan hanya tanya increasing dan juga decreasing. Oleh sebab itu memadai kita buat f prime sahaja. Clear tak? Alright. So, notation kat sini. Oleh sebab ini, maka memadai. Kita dah boleh dapatkan dia punya selang dia. Boleh tak? Okey, jadi untuk ini kita buat table sekali lagi. Macam mana table tu? Katakan kita ada table macam ni. Kita ada, let's say macam ni lah ya. F prime S kita berapa tadi? 3x kuasa 2 kan? So ini adalah first derivative test ya. Table dia. So jadi kita ada point dia adalah kosong kan? So kena check ini, kena check yang ini, kena check yang ini. Boleh? So kita ambil nilai contoh. Ini kosong, ini katakan negatif 1, ini katakan 1. See what happen. Bila kamu masukkan dia, kita akan dapat nilai apa kat sini? Dapat nilai 3, betul? Ini dapat kosong, ini dapat 3, correct? So jadi dekat sini kamu lihat apakah dia punya nilai dia. Ini adalah bernilai positif, yang ini dapat memang kosong lah. Ini adalah positif. Jadi dekat sini kita dapati selang dia hanya ada increase sahaja. Soalan ini dia suruh kita tentukan yang mana increase dan juga decrease, tetapi tak ada. Yang ada hanya increase sahaja. Oleh sebab itu kita boleh katakan sini this part adalah increase dan interval dia adalah macam ni. This part also adalah increase dan interval dia adalah kosong, positif, infinity. Boleh? So itu adalah cara kita nak dapatkan selang dia. Boleh nah? Okey, soalan lain, example 3. Okey, kita diberi fungsi kuasa 4 sekarang ni. Untuk contoh seterusnya, kamu boleh nampak ni ya. Ini adalah fungsi dia ya. Fungsi dia. Here we go. Dan again, dia nak kita tentukan interval yang mana increase dan juga decrease. Ada ke tak ada? Ke semua tu adalah increase sahaja, semua tu adalah decrease sahaja. So kita kena tentukan. So the first thing yang kita kena buat adalah kita kena identify what is the x value ataupun x values. So it depends. Boleh ya? Dan harus diingat, saya kena tulis sekali lagi kat sini, harus diingat bahawa soalan
Kamu nampak soalan hanya tanya increase ataupun decrease sahaja. So kita buat setakat f prime. Boleh So jadi kita akan buat satu persatu sekarang. Kita diberi fx, lepas tu nak cari f prime dia, f prime x kita akan dapati jawapan dia adalah apa kat sini? 12. Here you go. Lepas tu macam mana kita nak factorkan dia? Kamu kena keluarkan lah. Dia jadi 3 faktor kat sini. Kamu susun elok-elok. Dia akan jadi macam ni Dia akan jadi 12x. Okey. Nampak So dekat sini kita dah boleh agak dah. Kita akan perolehi 3 nilai x. 0, negatif 2 dan juga 1. Nampak kan? So jadi when f prime x equal to 0, maka nilai x yang kita perolehi adalah negatif 2 susun balik 0 dan juga 1. Jadi kita akan uji titik ini. Sama ada nak uji satu persatu ataupun nak uji semua sekali serentak dalam satu table. Boleh? Baik. Dekat sini oleh sebab lakaran ini diberi. Sini bila lakaran ini diberi, memang fungsi jenis yang macam ini akan ada inflection point. Confirm akan ada punya, So saya buat catatan sini. Fungsi ini dia ada inflection point. Tetapi perlu ke kita nak uji inflection point tu? Jawapannya tak perlu kan. Kita tak perlu pertimbangkan sehingga f double prime. Sebab soalan hanya tanya increase or decrease sahaja. So kena ingatlah. So ini tapi so harap kamu jelas So itu adalah catatan saya untuk slide ini. So harap kamu clear yang itu Depends pada soalan tau. Kalau soalan itu kata macam ni, kita kena follow. Kalau dia kata macam tu, follow yang itu. So tidak ada keperluan untuk check inflection point, tak payah buat. Boleh Okey, so sekarang ni macam mana kita nak buat? So kita buat table lah Buat table dengan mempertimbangkan ketiga-tiga titik berkenaan. So kita akan guna the first derivative test by using the table. Macam mana kita nak buat? Kita baca satu kat sini. So kita ada apa kat sini? So ini katakan sini see what happens sekarang ni. Ini adalah f prime dia Saya tak tulis lah sebab f prime dia panjang kan. So kita akan buat tu boleh. Ini adalah dia selang dia. Dia mudah aja. Kita buat macam ni. Kan kita ada 3 ni kan. So kita buat macam ni lah. So kita ada minus 2, kita ada kosong, kita ada 1. Betul tak? So jadi kita partitionkan dia. Cuba tengok yang mana kita nak pertimbangkan. Kita pertimbangkan yang inilah. So 1, 2, 3, 4. Dia akan melibatkan selang. At this point memang
tak dapat selang lah. Sebab kalau kita pertimbangkan negatif 2 ini, confirm akan dapat kosong, betul tak? Yang ini kan, X sama dengan negatif 2, kalau kita pertimbangkan akan dapat kosong. Kalau nak tulis dekat table ini pun boleh juga. Tapi oleh sebab kita nak dapatkan selang dia, interval dia, memadai kita ambil portion dia. So, portion pertama, kedua, ketiga, keempat. Tetapi kalau kamu nak masukkan juga X equal to minus 2, X equal to 0, X equal to 1 dalam table kat sini, boleh, tak ada masalah. Yang penting kita nak dapat tahu yang mana satu decrease, yang mana satu increase. So just take a simple method, ambil sahaja ni portion yang ni. Ada 4 portion kan? Jadi kita akan develop 1, 2, 3, 4. Lepas ni kita nak buat apa? Kita ambil satu nilai contoh bagi setiap portion tu. Katakan saya ambil ini negatif 3, negatif 1, 0.5 dan juga 2 katakan. Then I'm going to substitute into the F prime. Nilai-nilai yang color merah ini saya masukkan ke dalam F prime. Tengok dapat jawapan apa. So kalau ikut pengiraan saya, kalau salah boleh betulkan. Ini kita akan dapati negatif 144. Sini dapat 24. Ini negatif 7.5. Ini dapat 96. Ini kalau saya ambil nilai-nilai yang color merah ya. Kamu boleh ambil apa-apa nilai yang bersesuaian within this range. Macam ni kan. Saya ambil minus 3. Ya, minus 3. Kalau kamu kata kamu nak ambil minus 2.5. Boleh, tak ada masalah. Cuma nilai ini berbeza lah. Boleh nak? Sama juga yang lain. So, jadi dekat sini, kita nak melihat dia punya nilai positif ataupun negatif saja. Dekat sini jelas bahawa dekat sini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Okey, sama ada kamu nak buat macam ni ataupun kalau kamu nak buat apa ni, arrow direction pun boleh. Kalau arrow direction bentuk dia macam mana? Kalau negatif ini macam ni kan, ini macam ni kan, lepas tu ini macam ni, ini macam ni. Tak kisahlah, asalkan kamu dapat kenal pasti selang yang increase mana, decrease mana. Boleh? Okey, dekat sini kita dah boleh justifikan yang mana increase, yang mana decrease. The first thing, the first one ini should be decrease. Pada selang mana? Pada selang ini. Yang kedua, increase. Okey guys, itu adalah jawapan dia. Soalan minta interval kan, selang dia, maka kita bagi selang. So ini adalah selang-selang decrease dan juga increase. Boleh nak? Okey, habis dekat situ habis kat situ kita masuk kepada bahagian yang lain pula, iaitu concavity. Here we go. Kita ada concavity. So jadi bila kita sebut concavity ini, dia ada dua. Satu concave up, satu lagi adalah concave down. Yang ini ya, concavity ini ada dua, iaitu concave up dan juga concave down. Dan concavity juga sebenarnya ada kaitan dengan F double prime. So maknanya kita buat sedikit notation kat sini. F double prime. Dan ia juga sebenarnya boleh diterangkan dengan F prime juga.
It depends pada situation. There are many ways untuk kita explainkan bila kita sebut tentang concavity, concave up or concave down. So remind that. So jadi kita lihat dekat sini ada dua situasi yang kamu lihat dekat sini. Sebelah kiri adalah concave down, sebelah kanan adalah sebelah kiri ini adalah concave up, yang sebelah kanan ini adalah concave down. Jadi kalau kita nak melibatkan dia punya first derivative iaitu f prime, kita akan dapati dekat sini ini adalah f prime dia adalah negatif. Clear? Yang ini f prime dia adalah 0. Dekat sini f prime dia adalah positif. Nampak? So negatif 0 positif. Baru ada concavity berlaku kat situ. Sama juga case ni dengan sebelah ni. Kita ada macam ni. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada teorem kat sini. Kamu lihat dulu, tengok. Okey guys. So, bagi concavity ini, sebelum ini kita dah ada menyentuh mengenai apa? Table tadi kan? Itu table yang kita buat dalam contoh-contoh sebelum ini adalah table bagi first derivative test. Clear? Nampak kan? So, sekarang ni kita akan berdepan pula dengan situasi yang macam ni. Situasi di mana table bagi second derivative test. Sebab kita melibatkan concavity, betul tak? Dan kebiasaannya bagi second derivative test ini, kebiasaannya kita tidak akan uji dalam selang. Ya, kita tak akan uji dalam selang. Maksud dia macam ni. Selang tu macam ni, kejap-kejap. Kalau kita tengok balik contoh kita, nampak tak kat sini? Yang ini nampak tak? Kita ada banyak point macam ni kan? Lepas tu kita akan check semua sekali dalam bentuk macam ni. So jarang kita buat macam ni. Kebiasaannya kita akan check satu persatu. 1, 2, 3. See what happen. Ya. So kita akan uji setiap satu point sahaja. Itu yang saya cuba saya sampaikan. Jadi kebiasaannya kita buat apa? Akan uji setiap satu nilai X sahaja. Satu persatu lah maksud dia. Satu persatu. Okey, jadi ini adalah kalau kita buat table ya. Tapi kalau kita nak buat calculation biasa, katakan saya buat macam ni lah ya. Kita buat, katakan saya tulis sini calculation ya. Calculation kita codekan dia lah. Katakan calculation ni cara yang biasa lah katakan macam ni macam ni. So jadi apa yang kita buat, ada dua situasi kat sini. Yang pertama, kalaulah f double prime itu bernilai positif seperti mana yang saya sebut tadi, maka dia adalah concave up. Kita buat second derivative, kita buat pengiraan, kita buat first derivative, second derivative dan sebagainya. Sebentuk dia adalah bentuk yang macam ni lah ya. Concave up. Concave down. Terbalik. Macam ni concave up macam itulah. Inilah, ini concave up. Ni concave up macam ni. Up. Macam ni. So jadi kalau yang satu lagi kita ada B kat sini, kalau f double prime tu bernilai negatif, maka kita tahu adalah sebaliknya. Concave down macam ni. Clear? So dekat sini kalau kita nak kaitkan pula dengan titik maksimum dengan titik minimum,
maka jelas kita dapati kalau dia concave up macam ni, dia akan mengandungi titik minimum di sini. Clear? Kalau dia concave down, maka dia akan mempunyai satu titik maksimum dekat sini. Nampak tak? Kalau kita nak kaitkan dengan max and min punya point, so kita buat catatan sedikit. Ini ada titik minimum. Clear? Ini ada titik maksimum. Walaupun kita tak sampai lagi, tapi on basis punya information kita dah tahu dah. Cuma sekali lagi saya nak buat notation. Hati-hati, remark kat sini. Hati-hati seperti yang saya sebut tadi ya. Jika berlaku ini, kalau f double prime ini equal to 0, ini hati-hati sekali lagi. Dah beberapa kali saya pesan. Ini memanglah kita katakan the second derivative itu fail kan? Memang fail lah. Sebab dia tak boleh bagi tahu kita apa-apa information kat situ. So, yeah. Jadi ia mungkin. Saya gunakan perkataan mungkin. Mungkin ia adalah inflection point. Boleh nah? Okay ya. So ini dah beberapa kali saya pesan. Kalau kita buat f double prime dapat kosong, ya betul. The second derivative fail, kita kena back to square one balik. Kita kena test dia menggunakan first derivative test. Dan dia mungkin adalah suatu inflection point. Mungkin sahaja. Belum tentu lagi dia benar. Ada kemungkinannya sahaja. Okay. So ini penting untuk sama-sama buat notation. Sebab itu kali ini saya tulis banyak dalam handout kat sini. Supaya kita tidak terlupa. Okay. Now, itu adalah penerangan sedikit mengenai teorem dekat sini ya. So kita pergi kepada contoh. Tengok adakah kita dah boleh clear dalam contoh ini. So don't worry about contoh ini. Kita tengok dulu. Contoh ini function dia apa? Okay, this is the function given x squared tolak 4x tambah 3. Okay, kita check dulu ya. Saja kita buatlah. Kita guna katakan table bagi first derivative test. Kita buat macam ni. Nombor 1 katakan. First derivative test katakan. Macam ni. Boleh? Nanti dekat sini kita akan cuba nombor 2 katakan. Kita buat second derivative test. See what happen. Ya, kita boleh cuba pelbagai cara. Asalkan apa yang kita buat tu adalah make sense and practical. Okay, for the first derivative test, nama pun first derivative, kita buat sekali lah. F prime x equalkan dengan 0. Boleh? Jadi f prime tu kita dapati dia adalah 2x tolak 4 equalkan dia dengan 0. Maka x itu sama dengan 2. Boleh kan? So table ini pun kita boleh buat sebenarnya. Kalau kita buat kecil sikit macam ni, kita dapat apa? Ini katakan f prime dia x less than 2, x equal to 2, dan x greater than 2 katakan. Dekat sini kita akan dapati hasil kita adalah negatif kat sini, kosong kat sini of course. Dekat sini dapat positif. Right? So from here kita dah dapati kalau kita buat arrow direction lah. Kalau nak mudah lah ya, kita buat arrow direction. Ini akan pergi ke bawah pasal dia decrease kan. Lepas tu kosong, no gradient. Gradient so dia akan horizontal dan ini akan naik balik. Nampak tak dia punya pattern ni macam mana? Graf tu dia pergi turun straight dan dia naik. So jadi dia adalah concave. Dekat sini kita katakan dia adalah concave up. Boleh tak? Okay, another way to do it adalah by using the second derivative test. So jadi kita lihat f prime kita tadi dapat apa? 2x tolak 4. Betul? Kita dapatkan x sama dengan 2. Okey, lepas tu kita dapat 2 ya. Dapatkan pula tengok macam mana f double prime kita dapat apa? Straight away kita dapat nilai 2, betul tak? Dan nilai 2 ini adalah bernilai positif. Nampak? So jadi kita dah perolehi satu information, iaitu f double prime kita adalah positif, means that by calculation
dia adalah concave up. Ya, kita guna teorem ni lah yang tadi saya terangkan dekat sini guys. Yang ni nampak tak ni? Ya, so f prime dia positif, maka dia concave up. So macam itulah. So jadi dekat sini adalah beberapa penerangan yang boleh saya sampaikan bagi example 4 ini. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya, tengok macam mana. Dia tak ada contoh tapi dia bincangkan tentang ini dia bagi kubik ni. Yang ini. Ini kita dah bincang tadi dalam example yang sebelum ni kan, tetapi kita tak bincangkan tentang inflection point. Now kita bincangkan tentang concavity and so on dan sebagainya lah. Okey, kita selit sikit dengan inflection point. Memang pada kosong ini, kalau kita lihat dekat sini, pada sini memang dia merupakan inflection point sebab berlakunya perubahan concavity. Ini concave down, ini concave up. So jadi benda-benda macam ni akan directly akan melibatkan petanda dia merupakan suatu inflection point. Okey, tak apa. Kita cuba dulu ya, saya tunjukkan. Kalau saja kita try second derivative test. So kita katakan kita try dulu lah ya. Kita try second derivative test katakan. See what happen dekat sini. Kat sini kat sini kita akan dapati f prime dia apa? F prime dia adalah berapa ni? 3 x kuasa 2. Betul kan? Lepas tu kita buatlah f prime x dia equal to 0. Maka x dia kita akan dapati nilai dia kosong. Okey, ini from the first derivative. Dan kita teruskan dengan second derivative f double prime x dia from here ya, daripada sini. Macam tu. Jadi kita akan dapati ini dapat 6x. Setuju kan? So dekat sini kita tak boleh buat apa-apa, kita kena masukkan juga nilai x. Kena cari nilai x. So nilai x yang ada adalah kosong dekat sini. Kita akan gunakan nilai tersebut. Jadi kita ada f double prime 0 and we get jawapan dia adalah kosong. So dekat sini kita katakan oleh sebab f double prime ini bagi kita jawapan kosong, maka kita katakan second derivative test fail. Kita katakan dekat sini fail. Boleh fail. Okey, so jadi dia menunjukkan memang ada petanda dia merupakan suatu inflection point. Boleh ni? So dekat sini tapi tengok soalan ni dia ada menyentuh pasal apa kejap ni. Dia kata, kita tengok soalan dulu. Oh, dia kata concave down ni concave down, lepas tu interval dia ini. Betul ke? Lepas tu concave up, interval dia ini. Is it correct? Macam mana nak tunjukkan dia? So jadi untuk yang ini kita mungkin guna, ini cara biasa kan? Ini cara pengiraan calculation biasa. Cuba kita buat table sekejap. Boleh tak? Saja kita gunakan table dia pada x sama dengan kosong ini. Ini kita kena uji Kena uji. See what happen. Tapi bila nak uji ini, kita kena guna table f double prime. Boleh tak? So jadi uji, kita buat dekat sini. Ada ruang kosong? Tak ada. Dekat sini ruang kita. Kita uji macam mana kita nak buat. Kita guna, katakan buat table kecil sikit. Macam ni. Boleh So ini adalah f double prime x. Nilai dia apa tu? Nilai dia adalah 6x tadi kan, iaitu 6x tadi kan. So jadi kita akan uji pada kosong, betul tak? So value dia adalah x less than 0, x equal to 0 dan x greater than 0. Nampak? So dekat sini kamu akan ambil beberapa nilai contoh. Ambil satu nilai contoh dekat sini. Yang ini tak payahlah, kosong.
Lepas tu kat sini ambillah negatif berapa? Negatif 1 pun boleh. Dekat sini ambil 1 pun boleh. So jadi kita akan dapati nilai kita dekat tengah-tengah ni akan jadi negatif dekat situ, positif dekat situ. Nampak tak? So jadi apabila kita membincangkan menggunakan table bagi second derivative, ini menunjukkan concavity dia. So bila kita sebut tentang concavity, dia ada dua saja, sama ada dia down ataupun up. So kalau nilai f double prime ini negatif, maka dia adalah concave down. Nampak? Kat sini concave down. Clear? Dekat sini concave up. Dari sini boleh ke kita dapatkan dia punya selang dia? Of course boleh. Iaitu selang dia adalah negatif infinity kosong. Dekat sini adalah selang dia adalah kosong sehingga positif infinity. Nampak tak? Saya nak kaitkan dengan soalan ya. Bukan soalan, information kat atas ni. Sebab atas ni dia kata concave down, interval dia yang ini. Betul ke? Concave up, interval dia yang ini. Betul ke? So saya dah tunjukkan. Inilah dia. Boleh nah? So ini dia. So kalau lah kita saja-saja nak buat ya table bagi first derivative, iaitu table f prime, kita akan nampak tak petanda dia inflection point. Kalau kita cuba cuba dekat sini, katakan kita nak guna table ni, guna table f prime saja je kita buat. Tengok macam mana. Ini adalah f prime f prime f kat sini. Ini masih lagi sama. Jadi kita akan dapati apa kat sini. Nilai dia apa? Ini nilai, ini kosong lah, confirm kosong. Dekat sini nilai positif, dekat sini nilai positif. Nampak tak? Dia tak nampak dia merupakan increase or decrease. Dia sebab kalau kita buat error direction pun tengok error dia macam ni tau. Dia naik ke atas, nampak tak? Dia macam ni. Dia sepatutnya pergi bawah. Kalau macam ni cantiklah. Nampaklah dia punya curve dia macam mana kan? Dia macam ni kan? Naik macam ni. Tetapi malangnya sebenarnya yang bahagian ini bukan ke bawah, dia ke atas. So, asyur padam ini dan dia ke atas. So, ini menunjukkan petanda dia adalah inflection point. Nampak tak? Ini kan? Dia increase, straight, increase balik. Dia kalau cantik tu, increase, dia akan horizontal, dia akan pergi ke bawah. Baru kita nampak dia bentuk tu adalah sama ada dia macam ni ataupun macam ni kan. Tetapi dia tak berlaku macam tu. Dan ini menunjukkan petanda bagi dia adalah suatu inflection point. Okey ya. So kita tak masuk lagi inflection point. Dia ini baru dia intro aja ya. Mencari selang concave up dan juga concave down. Boleh? Okey, kita pergi kepada subtopik seterusnya iaitu inflection point. Ini baru masuk ya, inflection point. So jadi kita dah bincang banyak pasal inflection point ini, jadi kita boleh simpulkan yang kita boleh menggunakan first derivative test dan juga second derivative test. Saya buat catatan dekat sini. Kita boleh guna macam-macam lah. Kita boleh guna cara calculation yang biasa tu. Contohnya kita boleh guna mana ni? Table F prime lah. Macam ni. F double prime. So macam tu ya. So itu adalah cara yang kita nak buat macam mana ya. So dekat sini ada visual yang menunjukkan di mana inflection point itu berlaku. So macam ni. Okey. So jadi ini adalah inflection point dia.
Ini dia. Dekat sini dan juga dekat sini. Di sini dia. Nampak So, concave up ke sini, concave down dekat sini akan wujud inflection point in between. Ini pun sama, concave down, concave up. Nampak So, itu adalah penerangan dia. Dan kita lihat satu contoh dekat sini. Here we go. Kita diberi satu function dekat sini. So, maknanya soalan ni dia minta kita cari apa ni? Dia minta kita cari f is increasing, concave up and concave down, locate all inflection point and confirm that okay. Macam ni. So apa yang perlu kita buat adalah kita akan buat satu persatu, f prime, f double prime, f prime equal to 0 dan sebagainya. We are going to get all the x values, the critical point. Boleh? So sekarang ni kita dapati fx kita buat terus f double prime kita supaya senang. Okey, kita dah dapat semua ni. Ini peringkat pertama. Lepas tu f double prime kita equalkan dengan kosong. F prime kita equalkan dengan kosong. See what happen. What is the x value? X value, ni kamu cari saya ringkaskan dia. X value kita adalah kosong dan juga 2. Boleh? Dan jangan lupa juga buat satu benda yang penting ini, iaitu cari yang ini. Boleh? Di mana apabila kamu buat macam ni, akan keluar satu lagi nilai x, iaitu 1. Nampak? Jadi kita ada 3 titik yang perlu diuji. Nampak tak? So kita ada 3 poin yang perlu diuji. So macam tu. So kita ada kosong, kita ada 1, kita ada 2. So ada 3 nilai x yang perlu diuji. Macam tu. Boleh ni? Okay, now kita check sikit. Sajalah kalau kamu buat, katakan saya nak cuba the first derivative test by using the table. Untuk setiap satu lah. Kalau nak buat semua pun boleh. Kalau kita nak buat semua, sebenarnya lagi bagus. Maksud dia kita akan considering katakan 0, 1 dan 2 kan. So jadi yang ini pun boleh sebenarnya. Tapi kalaulah kamu saja nak tengok, sebenarnya 0 dengan 2 ni tak ada masalah tau. Sebab 0 dengan 2 ni dia memberikan kita nilai apa sebenarnya? Dia memberi kita nilai ini, betul tak? Ini kan? Ini dengan ini, betul tak? Betul tak? Ini 0, ini adalah x sama dengan 0, betul tak? Y dia adalah 1. Okey, ini adalah x sama dengan 2, betul tak? So kalau kita isi menggunakan, kalau kita saja cuba menggunakan table for the first derivative, memang tak akan ada masalah apa-apa. Mesti okey. Tapi kalau kamu saja cuba-cuba first derivative punya table, let's say cuba yang ini. Katakan kita cuba kita cuba first derivative test yang table table hanya untuk katakan x sama dengan 1 ni, yang ini. So kalau cuba yang ini, kamu akan dapati hasil yang agak pelik kat sini. Di mana kamu akan dapati yang ni tau. Katakan f prime x macam ni. Tu. Macam ni. So nilai contoh yang kita ambil, katakan ini saya ambil apa ni? Bukan 0, 1. Sorry. Satu macam ni kan. So nilai contoh nilai ini ambil 1, ini ambil 1.5, ini ambil 0.5 katakan. Macam tu Jadi bila
kita isikan 0.5 ke dalam f prime. Mana f prime? F prime adalah yang ini ni 3x kuasa 2 tolak 6x ini. Gantikan 0.5 ke dalam sini, kita akan dapati hasil dia adalah negatif dekat sini, negatif dekat sini, negatif dekat sini. Ini kalau kita saja cuba kamu perhatikan, bukankah hasil ini hasil yang pelik dekat sini? So maksud dia something wrong somewhere pada x sama dengan 1 ni. So hasil yang pelik berlaku kat sini. Saya buat kat sini hasil yang pelik. Hasil pelik apabila x sama dengan 1. Nampak tak? So kamu dah boleh agak dah something wrong, maka ada kemungkinan dia adalah inflection point. Kamu nampak? Ini cara kita analysekan satu persatu ya. Macam saya sebut tadi kalau kita cuba the first derivative test table ini untuk kosong dan juga 2 satu persatu, rasanya mesti tidak, bukan rasanya, memang akan okey. Memang akan nampak dia increase, decrease, decrease, increase, confirm. Tetapi untuk yang ini hasil dia pelik berlaku dan kamu dah boleh agak dah. Okey, now kita akan combine together. Semua sekali kita kacukkan, kita combinekan semua sekali jadi satu table, sebab kita nak tengok soalan ni, dia nak tengok selang yang selang yang ni decrease mana, increase mana, concave up mana, concave down mana kan. Ini soalan dia. Jadi kita boleh cuba. Now kita pergi kepada, kita nak combinekan semua sekali. Apa yang boleh kamu buat adalah kamu boleh try yang ini. Untuk first, saya akan tunjukkan the first derivative test dan juga second derivative test. Okey. Untuk yang first derivative test untuk semua sekali okey, saya buat katakan satu lah katakan. First derivative test untuk semua saya buat macam ni, 4x sama dengan 0, 1, 2. Macam ni lah, lebih jelas macam tu. So jadi kalau kita buat macam ni, ini katakan f prime dia, kita ada berapa portion? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 portion kat sini So 4 selang ni. Here we go. Kita dapat yang itu. Lepas tu kita substitutekan nilai itu. Ini kita akan dapat positif, negatif. Yang ni buat sendiri positif. So ini kalau kamu nak buat arrow notation pun tak ada masalah. Ini adalah increase, ini adalah decrease, ini adalah decrease, ini adalah increase. Nampak? So dekat sini kita dah boleh dapati hasil kita, di mana hasil kita adalah ini akan increase, ini akan decrease, ini akan decrease, ini akan increase. Nampak tak? Maka dekat sini kita dah boleh tahu dah f increase dekat mana. Okey, ini kita punya kesimpulan kita kita punya analisis kita. Katakan kita buat sini kesimpulan kita. Ada 3 benda kat sini. Yang pertama, A katakan f increase pada mana? Pada selang negatif infinity dan juga kosong. Setuju tak? This part. Boleh Itu yang nombor 1. Lepas tu nombor yang B pula, kita katakan f decrease pada mana? Pada, dia akan sambung 0, 2. Setuju? Ni decrease semua ni. Daripada 0 sampai 2. Ini adalah selang dia. Nampak? Lepas tu dia akan increase semula. C, F akan increase semula pada mana? Pada 2 dan juga positif infinity. So kamu nampak tak sekarang ni? Macam mana kita nak kaitkan dengan everything sekarang ni. Dan kita ada a jumble of, sekejap pakai first derivative test punya table, sekejap pakai second derivative test punya table, kan? So jadi kamu akan nampak variety of table yang kita nak gunakan dan kita akan analisiskan satu persatu. Yang itu semua tak kisah, asalkan kita dapat apa yang kita nak. So kalau soalan tu kata f increase, then how?
Macam mana nak tunjukkan dia? So, ini salah satu caranya macam mana kita nak tunjukkan dia. So, F increase, F decrease, F increase balik. Okey, ini adalah menggunakan first derivative test. Okey, macam mana kalau kita nak guna second derivative test? Second derivative test. Ini ya, nombor 2 kat sini. Kita buat. Untuk ini, kita akan uji semua ke? Tak akan uji semua kan. Kita akan uji pada yang problem tu, iaitu pada mana for x sama dengan 1 sahaja. Boleh tak? Tapi guna second derivative tau, bukan first derivative. Kalau kita guna first derivative, untuk x sama dengan 1, dia dapat ini. Nampak? Dia dapat ini, pelik ni. So kita akan tukar. Kita tak nak guna first derivative, kita nak check second derivative. So this is what happened. Macam tu. Boleh tak? So jadi kita akan dapati dekat sini bernilai negatif, dekat sini bernilai positif. So apa yang boleh kita cerap sekarang? Kalau kita melibatkan F double prime, F double prime menerangkan concavity, betul tak? Sama ada dia concave up ataupun concave down. Jadi dekat sini jelas oleh sebab F prime tu bernilai negatif, this part gonna be concave down, ini adalah concave up. Nampak? Ada perubahan concavity dekat situ. Sebab itulah kita boleh dapatkan kita punya another kesimpulan dekat sini. Yang pertama sekali, A. Kita katakan apa? F concave down pada mana? Pada selang mana? Pada selang negative infinity 1. Clear? Yang B pula, F concave up pada selang mana? Pada 1 infinity. Boleh? Dan yang paling penting nombor 3 adalah inflection point berada pada x sama dengan 1. So inflection point at x sama dengan 1. So nampak tak? So itu adalah kita punya analisis kita, kesimpulan kita yang boleh kita capai. Boleh tak? Okey, habis yang itu, do we have another example? Yes, we have. Ada lagi, kita nak cuba lagi, nak examine lagi apa yang berlaku kat sini. Apa yang dia minta? Dia minta determine, nampak kat sini, determine the interval on which f increasing, decreasing, concave up ke down ke, dan locate all the inflection point. So nak tentu-sahkan lah, nak tengok ada tak inflection point dan sebagainya kan. So jadi kita akan analyse. So jadi pertama sekali macam biasa, kita akan dapatkan dia punya first derivative and second derivative macam ni kan. So kita check dulu, kita semak dulu. So fx kita, oh ini kena guna product rule ya guys. Ni so jadi kena check f prime dia. Kamu buat product rule, saya simpulkan aja. Jawapannya adalah yang ini ya, 1 tolak x. Ini dia f prime x, dan untuk f double prime x kita akan dapati hasilnya adalah yang ini. Boleh? So since kita dah ada f prime dengan f double prime, macam biasa kita akan equalkan f prime x ini, equalkan dengan kosong. Ya. So see what happen. So jadi yang pertama sekali kita cuba buat. Jadi bila kamu cuba soalan ini, kamu akan dapati nilai x dia adalah sama dengan 1.
Right? So kita dah dapat our first critical point. Macam tu lah. F sama dengan 1. So jadi kita cuba pula F double prime kita kat sini equalkan dengan kosong. See what happen. So jadi bila F double prime kita ni ini kita dah dapat kan. F double prime kita sama dengan equalkan dengan kosong lah kot. Kita equalkan dengan kosong dan kita akan dapati nilai dia adalah X sama dengan 2. So total nilai X kita ada 2 sebenarnya. Ya, ada 2. So dekat sini X kita akan dapat another value iaitu 2. So now we have total of 2 X values. Ya, X values tu adalah critical point lah. So dia punya X kan ada 1 dan juga 2. So kita kena check lah, kena check satu-satu, tengok apa cerita. Boleh? So jadi katalah, so ini adalah variation yang kamu boleh buat. Asalkan kita boleh dapati yang mana satu F increase, F ni F ni increase, F ni decrease, concave up, concave down dan sebagainya. Dan kita cuba nak dapatkan inflection point. Boleh tak? Okay, now kita tengok apa yang boleh kita dapati sekarang ni. First thing, kita boleh check pada what happen pada X sama dengan 1. Saya nak buat sesuatu katakan. Boleh tak kita buat semua sekali? Boleh, tak ada masalah. Saya boleh gabungkan 1 dengan 2 ni sekali pun boleh. Tapi katalah kamu nak buat first derivative test untuk X sama 1 saja dulu. Contohnya macam nilai ya, saya terangkan sikit kat sini. Katakan bagi table first derivative test untuk apa? Untuk X sama dengan 1 saja. See what happen kat situ. So bila kita buat, kamu akan dapati hasil dia macam mana. Ini katakan F prime X kat sini. Of course macam ni kan. Jadi nilai dekat sini kamu akan dapati dia adalah positif. And of course, yang dekat tengah-tengah ni kosong lah kosong. Lepas tu yang ini adalah negatif. Nampak? Jadi dia macam ni, dia macam tu. Dan kalau kamu nak buat sini pun boleh. Sini kosong. Kosong bermaksud apa? Macam ni. Nampak tak? So kamu dah nampak kan? Dia macam mana? Dia akan terbalik. Sorry. Ini increase dan decrease. So macam tu. So jadi kita dah nampak dah portion mana increase, mana decrease. Betul tak? So dekat sini kita dah tahu dah. Dekat sini akan jadi increase. Selang dia apa? Iaitu negative infinity dan juga 1. Dan dekat sini akan jadi decrease. Selang dia adalah 1 dan juga positive infinity. So itulah antara yang boleh kita cerap dalam dengan menggunakan table for the first derivative test untuk X sama 1 je. So jadi kita boleh cuba. What happen kalau kita cuba pada X sama dengan 2? Kita boleh cuba, tak ada masalah. Kita tengok dekat sini. Katalah kita cuba So kita nak first derivative test. So first kamu boleh cuba yang ini. Ada 2 okey. Okey, apa nilai contoh yang kita boleh ambil? 1.5 2 katakan 2.5. Contoh macam tu. So, bila kita substitutekan nilai-nilai yang color merah tu, kamu akan dapati nilai dia macam ni.
kosong ni dan ini. Nampak tak hasil yang pelik? Kamu perasan tak? Dia hasil yang pelik dekat sini. So dekat sini kamu dah boleh agak apa? Kamu dah boleh agak something wrong, betul tak? Something wrong pada 2 tu sebenarnya. Nampak? Adakah ada inflection point? Ada kemungkinannya. Kita akan buat second derivative test. Okey, kalau ada pelajar yang nak cuba, saya nak combinekan semua sekali. Tengok apa cerita. Boleh, tak ada masalah. Kita guna first derivative test for everything. So, kita buat macam ni. Katakan, kita nak buat first derivative test untuk apa? X sama dengan 1 dan juga 2. Betul? So, kalau kamu buat macam ni, boleh. Tak ada masalah. Tengok apa berlaku. So, kita ada X less than 1. 1, 2 dan X greater than 2. Nampak tak? Macam ni So, bila kamu masukkan nilai-nilai itu, kita akan dapati hasil kita dekat sini adalah positif. Dekat sini negatif, dekat sini negatif. Macam mana tu? Nampak tak? Dekat sini sekali lagi kita dapat hasil yang pelik dekat sini. Kamu dah boleh agak tak apa yang berlaku sekarang? Kan? So, this is from our observation. Bila kita buat table yang sana sini dan sebagainya. So, now, kalau kita try second derivative test, kita akan dapati something interesting happen. Okay. So, ini tak boleh nilai banyak-banyak tau. Satu je. Sebab kita dah boleh agak dah. X sama dengan 2 tu problem. So, ini for X sama dengan 2. Got it? Boleh? So, sekarang ni kamu akan cuba dekat sini. Ini adalah F double prime. Contoh. So, ambil nilai contoh macam biasa. Nilai contoh dia. Ini katakan 2.5. Ini katakan 1.5. See what happen? Kamu akan dapati nilai sini adalah negatif. Sini kosong. Is it? Yes. Ini adalah ini. Jadi from here, apa yang boleh kamu katakan? What is F double prime? Kalau kita uji ni bermaksud kita nak check concavity, betul? So dekat sini concavity dia adalah down dan di sini adalah up. Nampak tak? Ada perubahan concavity. Bermaksud X sama dengan 2 tu adalah inflection point. Jadi hasil analisis kita dekat sini, cerapan kita katakan yang pertama sekali dia akan concave down, katakan down pada selang apa? Sebab soalan tu dia minta interval kan, pada negatif infinity 2. Right? Lepas tu yang B pula dia akan concave up pada 2 positif infinity. Dan yang terakhir adalah inflection point. X sama dengan 2. Selesai. Boleh ya? So itulah cara kita analysekan satu persatu. Untuk yang ini. Okey, kita tengok apa ni. Ini apa? Find the inflection point, if any. Kalau ada, for the given function. So, we are given this thing, kita nak tengok, ada tak inflection point dekat sini. So, jadi, sekali imbas, kalau kita tengok, dekat sini, kita diberi apa? Dah diberi diagram kan? Dah diberi diagram, kita dah boleh agak dah. Takkan ada inflection point dekat sini. Tapi apabila kita cuba buat pengiraan, you will see what happen. Saya tunjukkan. Tengok mula-mula kita buat apa? So kita akan cari F prime dia, betul tak? F prime dia dapat apa? Dapat 4x kuasa 3. Betul? Katakanlah kita dapatkan F double prime dia. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat 12 X kuasa 2, correct? Nampak tak? So, sekarang ni
kita buat yang pertama, iaitu f prime x kita equalkan dengan kosong. Apakah nilai x dia? Nilai x dia, kamu akan dapati nilai x dia adalah kosong. Apabila kita buat satu lagi punya, apabila f double prime x kita equalkan dengan kosong, apakah nilai x dia? Kita akan dapati kosong. So, what can you say? Nampak tak? Nampak tak dekat sini? Kita dah ada f double prime kita 0 dekat sini. Di sini, kita dah dapat ini. Kosong. Sebelum ni kita dah kita dah cuba fahamkan, kalaulah second derivative ini dia sama dengan kosong, kan? The second derivative test fail, betul tak? So jadi, adakah ia suatu inflection point? Jawapannya tidak. Sebab itulah saya katakan, kalau hal ini berlaku, tidak semestinya dia adalah inflection point. Dia mungkin minimum point. Dalam kes ini, dia hanya ada minimum point sahaja. Dia tidak ada inflection point. Nampak Okey, kalau kita nak uji pakai table, boleh ke? No problem. Tak ada masalah pun. Sebab kebetulan dalam kes ini, kedua-dua hanya satu point sahaja yang terlibat, betul tak? Kita hanya ada satu nilai x sahaja. Hanya sahaja. Nampak So sebab itu kita akan hanya analyze what happen to x equal to 0. Jadi kita boleh buat table kita. Kamu nak macam mana? Cuba tengok ada tengok. Okey, ruang ni besar sikit. Okey, kita cuba katakan nak buat apa? First derivative test. Boleh. Kita gunakan first derivative test table untuk x equal to 0 kan? Macam ni kan? Tengok apa yang kita dapat. Kita dapat macam ni. Apa nilai x yang sesuai? Katakan saya ambil sini 0.5. Ini kosong lah. Ini negatif 0.5. Macam tu. So kita akan dapati sini adalah negatif. Ini kosong lah. Ini adalah positif. Nampak? So kalau arrow direction, dia adalah ke bawah macam ni dan naik ke atas. Nampak tak? Dia decrease, increase. So jadi dia akan concave up. Kalau saya buat sedikit kat sini, dia jadi apa? Ini adalah decrease, betul tak? Decrease, ini akan jadi increase. Increase akan jadi increase. Nampak tak? Dan overall dia adalah concave up. Sebab nampak kan, sini nampak dia macam ni kan? Dia sini macam tu. Dia concave up macam tu. Jadi kamu dah dapat selang dah. Kalau ditanya pasal interval ke apa ke, memang dia hanya mempunyai apa ni, titik max, titik minimum sahaja, betul tak? Ini kan? Okey, kalau kita cuba second derivative test pula, katakan cuba second derivative test for x equal to 0. Apa yang kita dapat? Okey, macam tu. So inilah contoh macam biasa. Masukkan dia, kita akan dapat nilai ini positif dan juga positif. Apa maksud dia? No concavity changing. No change in concavity. Nampak tak? Macam tadi, contohnya, kejap saya patah balik. Kalau di inflection point, kalau kita menggunakan second derivative test punya table, kita dapat macam ni tau. Contoh tadi, nampak tak? Ini second derivative test, kita guna table, betul tak? Nampak tak dia? Dia down, dia up. Dia down, dia up. Ataupun dia up, dia down. Ada perubahan concavity, nampak tak? Baru kita katakan dia ada inflection point. Tapi table ini, bila kita cuba,
dia berubah tak? Dia tidak berubah. So maksud dia, kita dah boleh kata sedikit kesimpulan kat sini. No, katakan no change in concavity. Ya, tak ada perubahan. Lepas tu kita boleh katakan no inflection point. Clear? Dan yang terakhir adalah it has only the minimum point. Nampak ya? Sebab apa ada minimum? Sebab nampak kat sini. Kat sini pun kita dah boleh agak dah graf dia macam mana. Boleh tak? Boleh ya? Okey. So, yang lain mana? Yang lain adalah inflection point in application. Oh, ini samalah ya. Ini sama. Seperti yang saya terangkan tadi, kalau kita ada macam ni, kita ada macam ni, maka this point gonna be the inflection point. Ini pun sama juga, macam ni, maka this point gonna be inflection point. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang. Okay guys, thanks for watching. See you in the next video.